Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu BMMB 1104. Apa itu kesusastraan Melayu? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, sastra bererti hasil seni dalam bentuk prosa atau puisi yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan tertentu. Jadi, kesusastraan Melayu terbahagi kepada empat, iaitu yang pertama, prosa tradisional, yang kedua, prosa moden, yang ketiga, puisi tradisional, dan yang keempat, puisi moden. Mari kita kenali bentuk dan ciri-ciri sastra Melayu. Prosa tradisional terbahagi kepada dua. Yang pertama, sastra rakyat atau dikenali sebagai sastra lisan. Hal ini kerana sastra rakyat mempunyai ciri-ciri seperti disebar dan diwariskan melalui lisan. Contoh sastra rakyat seperti mitos, legenda dan cerita rakyat. Jenis yang kedua ialah sastra istana. Sastra istana disebarkan melalui tulisan. Apa itu mitos? Mitos ialah peristiwa atau kejadian yang dianggap benar-benar terjadi dan aneh. Mitos selalunya mengisahkan tentang kejadian alam semesta, kejadian manusia serta binatang. Apa itu legenda? Legenda merupakan cerita berasaskan kisah-kisah tokoh dan pahlawan. Jadi, legenda merupakan cerita atau kisah yang dipercayai benar-benar berlaku pada zaman dahulu tetapi tidak dianggap suci pada zaman sekarang. Apa itu cerita rakyat? Cerita rakyat kadang-kala mempunyai unsur kebetulan dengan situasi sebenar. Cerita rakyat merupakan salah satu sumber hiburan kepada masyarakat sekeliling. Tetapi, cerita rakyat bukan sahaja sumber hiburan semata-mata, tetapi bertujuan untuk menegakkan kebenaran yang ada serta mengandungi nilai-nilai moral tertentu untuk disampaikan kepada masyarakat. Seterusnya, saya akan menerangkan dan menceritakan tentang prosa moden. Prosa moden terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama, cerpen, yang kedua, novel dan yang ketiga ialah drama. Yang saya katakan tadi, cerpen. Cerpen merupakan kisah yang berkisar mengenai sesuatu kejadian atau peristiwa yang dijadikan sebagai fokus utama. Biasanya, cerpen mempunyai cerita yang lebih ringkas dan lebih pendek. Perkataan cerpen berasal dari singkatan iaitu cerita pendek. Seterusnya, yang kedua ialah novel. Novel agak sedikit berbeza berbanding cerpen, iaitu novel selalunya lebih panjang berbanding cerpen. Yang ketiga ialah drama. Drama merupakan cerita yang digerakkan oleh lakonan dan dialog. Seterusnya kita beralih kepada puisi tradisional. Salah satu puisi tradisional yang pertama sudah tentulah pantun. Pantun dihasilkan berdasarkan bilangan baris dan rangkap. Pantun merupakan kaedah rangkapan yang tertua dan sememangnya asal kepunyaan masyarakat Melayu. Dengan ini, pantun jelas merupakan keunggulan bakat kreatif masyarakat Nusantara dalam berkongsi warisan bersama. Seterusnya kita beralih kepada puisi tradisional. Salah satu puisi tradisional yang pertama sudah tentulah pantun. Pantun dihasilkan berdasarkan bilangan baris dan rangkap. Pantun merupakan kaedah rangkapan yang tertua dan sememangnya asal
kepunyaan masyarakat Melayu. Dengan ini, pantun jelas merupakan keunggulan bakat kreatif masyarakat Nusantara dalam berkongsi. Seterusnya, mari kita kenali jenis-jenis pantun. Jenis pantun yang pertama seperti pantun menghibur, pantun jenis nasihat, pantun menduga akal, pantun meluahkan perasaan, pantun menyampaikan hasrat seni, pantun menyedapkan cakap. Seterusnya, pantun menyampaikan hasrat tersembunyi. Terdapat juga pantun agama, pantun budi, pantun yang berunsur jenaka, pantun jenis percintaan, dan yang terakhir sekali ialah pantun jenis perpisahan. Di sini saya sertakan contoh pantun menghibur. Dalam semak ada kebun, dalam kebun ada para, dalam gelap ada pantun, dalam pantun ada bicara. Di sini sebentar tadi saya sudah sertakan jenis-jenis pantun dan sekarang mari kita kenali bentuk-bentuk pantun. Yang pertama, pantun bentuk 2 kerat, pantun 4 kerat, pantun 6 kerat, pantun 8 kerat, 10 kerat, 12 kerat dan yang terakhir sekali yang mempunyai keunikan yang tersendiri iaitu pantun berkait. Puisi tradisional yang seterusnya ialah gurindam. Yang ketiga ialah syair dan yang keempat ialah seloka. Gurindam mempunyai bentuk yang terikat, merupakan 3 hingga 6 perkataan. Seterusnya ialah syair. Syair mengandungi 4 baris dalam satu rangkap, kira-kira 4 hingga 5 perkataan dalam satu baris. Seterusnya ialah seloka. Seloka mempunyai bentuk yang terikat iaitu 4 baris dalam satu rangkap. Seterusnya, kita akan sambung dengan prosa moden. Sajak merupakan satu-satunya kategori prosa moden. Mengapa ya? Hal ini kerana sajak tidak terikat pada apa-apa peraturan serta mempunyai nama penulis sebagai pengakuan hak. Hal ini berbeza dengan prosa tradisional. Seterusnya, saya sertakan contoh sajak serta akan memberikan contoh cara untuk mendeklamasikan sajak. Sajak yang saya sertakan ini bertajuk Ayah. Ayah, marahmu untuk pendidikan, tegasmu untuk kekuatan, absolutely untuk masa depan. Meski kasihmu hanya selalu tersirat. Seterusnya, saya sertakan contoh sajak serta akan memberikan contoh cara untuk mendeklamasikan sajak. Sajak yang saya sertakan ini bertajuk Ayah. Ayah, marahmu untuk pendidikan, tegasmu untuk kekuatan, absolut untuk masa depan. Meski kasihmu hanya selalu tersirat. Seterusnya, saya sertakan contoh sajak serta akan memberikan contoh cara untuk mendeklamasikan sajak. Sajak yang saya sertakan ini bertajuk Ayah. Ayah, marahmu untuk pendidikan, tegasmu untuk kekuatan, absolutmu untuk masa depan.
meski kasihmu hanya selalu. Fungsi sastra Melayu. Fungsi sastra Melayu. Manusia sentiasa berusaha ke arah kemajuan. Jadi, fungsi sastra Melayu mewujudkan pemikiran yang bijaksana. Hal ini secara langsung dapat memimpin para manusia untuk mencapai kemajuan yang sesuai untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. Manusia sentiasa berusaha ke arah kemajuan. Jadi, fungsi sastra Melayu mewujudkan pemikiran yang bijaksana. Hal ini secara langsung dapat memimpin para manusia untuk mencapai kemajuan yang sesuai untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. Manusia sentiasa. Fungsi sastra Melayu yang pertama dari aspek hiburan. Bertujuan untuk membawa keseronokan yang indah. Sastra juga mampu menghibur, tetapi turut syarat dengan pelbagai mesej dan pengajaran yang ingin disampaikan. Contohnya seperti cerita penglibur lara yang diterima oleh segenap lapisan masyarakat. Tidak cukup dengan itu, sastra juga berfungsi dalam aspek dakwah. Bagaimana? Sastra dalam aspek dakwah bertujuan membawa amanah, keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Jadi, dalam karya sastra dapat membentuk akhlak manusia Melayu. Malah, sastra juga menjadi alat untuk menyampaikan ajaran Islam. Hal ini dikatakan demikian kerana sastra membuatkan dakwah menjadi lebih mudah dan difahami dengan tepat. Seterusnya, dari aspek pendidikan. Sastra mempunyai matlamat untuk membolehkan rakyat Malaysia menjiwai unsur dan nilai murni yang terkandung di dalam sastra itu sendiri. Jadi, hal ini secara langsung kita dapat katakan bahawa sastra mampu untuk mendedahkan manusia atau rakyat Malaysia untuk mengkaji keindahan karya sastra itu sendiri dan menguasai kemahiran berbahasa Melayu. Seterusnya, dari aspek pendidikan. Sastra mempunyai matlamat untuk sastra bukan sahaja berfungsi sebagai medium dakwah, pendidikan atau hiburan, malah yang keempat iaitu kritikan sosial. Hal ini kerana sastra digunakan untuk menegur, mengkritik atau menyampaikan sesuatu mesej. Mesej ini ditujukan secara umum kepada masyarakat sekeliling. Hal ini membuktikan bahawa dengan sastra, sesuatu kritikan atau teguran dapat dilakukan secara berhemah dan beradab. Secara keseluruhannya, kita dapat lihat bahawa sastra Melayu merupakan warisan budaya yang indah dan mempunyai nilai estetika yang tersendiri. Nilai jati dalam kalangan masyarakat Melayu boleh diterapkan melalui nilai pengajaran dan faedah yang terdapat di dalam sastra Melayu itu sendiri.
Indah permai awan angkasa, dingin pawana di bawah cemara. Kekal damai, tamadun bangsa, anak bijaksana, pemimpin negara. Pucuk pegaga di tepi payah, berjalan di pipi ke sawah padi. Rohani terjaga, murid berjaya, menjamin kualiti insan berbudi. Tinggi badai, ombak di badan, cahaya mentari di pohon angsana. Guru sebagai suri teladan, sahjah bestari terus terbina. Seharum mawar dalam jambangan menjadi hiasan semerbak aroma. Guru mengajar pemacu kecemerlangan, lahirlah insan kelas pertama. Sirih pinang, bunga cendana, pohon garu bersama anggerik. Amanah dipegang, jujur laksana. Itulah guru, berjiwa pendidik. Daun selasih, bunga cempaka, dibawa Manila ke ibu kota. Suasana bersih, penuh etika. Hidup gembira, rakyat jelata. Penerangan bagi setiap rangkap pantun yang dibaca sebentar tadi. Terdapat 6 rangkap pantun 4 kerat yang saya hasilkan secara keseluruhan. 3 rangkap pantun yang pertama berpandukan buku pengantar pengajian pendidikan, bab 4 aspirasi dan hala 7 pendidikan. Manakala 3 rangkap pantun yang selanjutnya diambil dari bab 5 iaitu guru berjiwa pendidik. Saya akan membacakan 2 baris terakhir bagi setiap pantun iaitu baris ketiga dan baris keempat untuk menerangkan maksud setiap baris tersebut dengan lebih teliti. Saya akan mulakan dengan pantun yang pertama. Kekal damai, tamadun bangsa, anak bijaksana, pemimpin negara. Pantun ini mengandungi salah satu daripada 6 elemen yang menjadi aspirasi murid dalam pelan pendidikan iaitu kemahiran memimpin di muka surat 100. Kata kunci berada di baris keempat iaitu pemimpin. Baris ketiga menyatakan kesan atau implikasi terlebih dahulu iaitu tamadun bangsa dan negara kita akan menjadi aman dan damai. Seandainya generasi muda mampu memimpin negara dengan adil dan saksama, secara keseluruhannya, pantun ini ingin menyampaikan mesej bahawa murid-murid perlu mempunyai kemahiran memimpin kerana merekalah yang akan
menjadi pemacu negara kita suatu hari nanti. Seterusnya, kita akan beralih kepada pantun atau rangkap yang kedua. Pantun yang kedua berbunyi, rohani terjaga, murid berjaya, menjamin kualiti insan berbudi. Pantun ini turut mengandungi elemen aspirasi murid, iaitu elemen etika dan kerohanian. Di muka surat 103, kata kunci berada di baris ketiga, iaitu rohani. Baris ketiga iaitu rohani terjaga, murid berjaya, bererti murid-murid yang mempunyai pegangan agama yang kuat dapat mendukung standard moral serta akhlak yang tinggi. Hal ini secara langsung dikatakan akan memberi impak kepada kualiti dan kemenjadian murid tersebut seperti yang tertera di baris keempat, iaitu menjamin kualiti insan yang berbudi. Seorang murid yang dikatakan berjaya bukan hanya dari aspek akademik semata-mata, tetapi juga mampu menjaga rohaninya dengan baik. Pegangan agama serta pengamalan yang dipraktikkan dalam kehidupannya akan menjadikan murid tersebut penuh dengan akhlak yang mulia. Selanjutnya, saya akan menerangkan maksud pantun yang berada di rangkap ketiga. Rangkap ketiga berbunyi, guru sebagai suri teladan, sah-siah bestari terus terbina. Selepas saya menelusuri satu persatu inti-panti yang terkandung dalam bab 4 ini, saya dapati aspirasi pendidikan turut memberi kesan dan implikasi yang positif kepada seorang guru. Maka, pantun yang ketiga dihasilkan berpandukan halaman 110, iaitu implikasi standard kualiti pendidikan Malaysia kepada guru. Kata kuncinya yang saya letakkan di sini ialah suri teladan. Baris ketiga dalam pantun ini menerangkan bahawa guru-guru perlu menjadi suri teladan kepada anak murid untuk penghayatan nilai yang lebih baik. Impaknya, murid-murid akan membina sah-siah serta akhlak yang baik kerana nilai-nilai yang dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan seharian mereka. Tiga pantun yang selanjutnya diambil dari topik 5, iaitu guru berjiwa pendidik. Saya akan meneruskan penerangan pantun saya dengan rangkap keempat. Rangkap keempat berbunyi, guru mengajar pemacu kecemerlangan, lahirlah insan kelas pertama. Pantun ini dihasilkan setelah saya membaca dan meneliti tentang sah-siah guru cemerlang di halaman 115. Kata kunci di sini ialah cemerlang. Ayat guru mengajar pemacu kecemerlangan yang berada di baris ketiga di sini bererti sekiranya guru yang mengajar itu mempunyai sah-siah yang cemerlang, maka sudah tentu produk ataupun hasil didikan guru tersebut turut cemerlang. Dalam erti kata lain, kecemerlangan seorang murid bermula daripada kecemerlangan gurunya sendiri. Apabila kita tahu bahawa guru itu berjaya melahirkan murid yang cemerlang, sudah pasti
generasi berminda kelas pertama dapat dilahirkan seperti yang tertera di baris terakhir pantun ini, iaitu lahirlah insan kelas pertama. Maka, seorang guru sepatutnya sentiasa berusaha untuk mendidik murid-murid sebaiknya agar tujuan untuk menjadikan anak murid mereka sebagai insan yang cemerlang dapat dicapai. Diteruskan dengan rangkap yang kelima. Rangkap yang kelima, baris ketiga dan keempat berbunyi, amanah dipegang, jujur laksana, itulah guru, berjiwa pendidik. Setelah meneroka bab 5, guru berjiwa pendidik dengan lebih teliti, saya dapati bahawa seorang guru yang cemerlang turut mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Oleh itu, pantun seterusnya yang saya hasilkan ini mengandungi salah satu ciri sahsiah guru cemerlang yang dipetik dari muka surat 117, iaitu nilai bertanggungjawab dan amanah. Kata kunci di sini ialah amanah. Baris ketiga dan baris keempat menyatakan bahawa seorang guru yang berjiwa pendidik akan mengamalkan sikap amanah dan jujur dalam menjalankan setiap tugasnya. Sebagai tamsilan yang saya nyatakan di sini, seorang guru tersebut melaksanakan pengajaran seperti yang sepatutnya, serta tidak menyalahgunakan kuasa yang beliau ada dan kedudukan yang beliau punya. Sesungguhnya, memang tidak dapat dinafikan lagi sikap amanah ini tidak patut diabaikan kerana ia merupakan sikap yang wajib ada pada diri setiap individu yang bergelar sebagai seorang guru. Dengan pengamalan sikap amanah ini, seorang guru bukan sahaja dipandang tinggi, malah dihormati oleh orang sekeliling. Diteruskan pula dengan rangkap yang terakhir, iaitu rangkap ke-6, penerangan pantun. Rangkap yang ke-6 yang akan saya bacakan berbunyi, suasana bersih penuh etika, hidup gembira, rakyat jelata. Pantun yang terakhir ini menceritakan tentang etika keguruan yang terkandung dalam muka surat 134. Frasa rakyat jelata di sini membawa maksud yang umum, iaitu masyarakat sekeliling. Baris ketiga dan baris keempat menjelaskan bahawa seorang guru yang mengamalkan etika keguruan dengan benar dan tepat akan membawa kemaslahatan dan kesenangan kepada semua pihak. Tetapi bukan sahaja semua pihak, malah kepada masyarakat sekeliling dan sudah tentunya murid-murid mereka sendiri. Oleh itu, setiap guru hendaklah menerapkan nilai etika di dalam jiwa mereka. Tanpa pengamalan etika yang tepat, guru tersebut dikatakan tidak mempunyai sikap yang profesional dan kompeten terhadap pekerjaan yang dilakukan olehnya.